Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Fenomena cuaca kering dan perubahan monsun barat daya yang melanda negara ini turut memberi kesan kepada paras air di empangan Kuong Rantau Panjang. Hasil tinjauan kru RTM bersama kaki tangan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kelantan ke empangan itu mendapati paras air terkini adalah 12.96 meter berbanding paras normal 16.76 meter dari aras laut sebelum ini. Jurutera JPS Jajahan Pasir Mas Wan Hassan Wan Nawang berkata, walau bagaimanapun jumlah takungan air masih terkawal dan belum mencapai tahap kritikal. Empangan ini membekalkan air untuk sistem pengairan bagi kegunaan hampir 4,000 petani melibatkan 6 buah kampung. Menurut beliau, empangan yang terletak di sempadan negara iaitu kira-kira 2 km dari negara jiran ini bergantung sepenuhnya kepada air hujan selain mata air. Sumbangan itu, pihaknya telah merangka beberapa pelan tindakan bagi menghadapi keadaan cuaca panas dan kering yang dijangka berlarutan sehingga September depan. Kita akan pasang pam dan kita akan salurkan air ke sistem pengairan kita, dan dalam masa yang sama kita ada strategi lain lah, mungkin kita buat sistem saluran penyaluran air ke sistem pengairan kita lah. Dalam pada itu, menurut Wan Hassan, kekurangan paras air di empangan ini juga disebabkan beberapa faktor lain, antaranya penerokaan hutan di sekitar kawasan tersebut oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Walaupun jumlahnya kecil, namun ia turut menjejaskan ekosistem di kawasan berkenaan yang turut menyimpan pelbagai khazanah berharga seperti kayu taja. Takungan air seluas 4.3 km persegi ini turut menjadi habitat bagi spesies ikan toman dan tosan. Perubahan ini memberi kesan nyata kepada sumber air sehingga menyebabkan isi pada air di kawasan tadahan hujan, sungai dan empangan menyusut akibat tersejat kerana cuaca panas. Justru pelan tindakan khas yang bersesuaian perlu bagi menghadapi musim kemarau. Usaha memberi kesedaran mengenai penyalahgunaan dadah bukan hanya tertumpu kepada penguatkuasaan undang-undang dan kempen kesedaran. Malah pengukuhan aspek jati diri melalui pendekatan agama turut diberi penekanan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dalam memulihkan penagih. Pengenalan program-program berbentuk keagamaan antaranya halaqah dan majlis tilawah Al-Quran melibatkan penyertaan orang kena pengawasan OKP telah banyak membantu mereka untuk kembali ke pangkal jalan. Kebanyakan OKP terlibat adalah mereka yang sedang menjalani hukuman antara 2 hingga 3 tahun. Bila dah kita dekatkan diri dengan Allah Ta'ala, kita jadi insaf. Kita osir lah buat benda-benda macam benda yang tidak ada faedah. Mula-mula saya terlibat dengan dadah tu, saya tak tahu apa. Tapi lepas daripada didikan daripada pusat tu, alhamdulillah lah. Nasihat saya pada ingin mencuba, tak payahlah. Pasal anda cuba, anda sengsara. Sementara itu, penolong pengarah pemulihan, rawatan dan perubatan AADK Kelantan, Khairul Azmi Ahmad berharap bengkel dan program keagamaan secara berkala sepanjang tahun ini mampu menerapkan nilai-nilai keagamaan dan memupuk keinsafan di kalangan mereka. Malah kalau kita tengok dalam program yang kami buat dalam rawatan dan pemulihan ini, kami menekankan program keagamaan kerohanian. Lebih-lebih lagi bila menyambut kedatangan hari-hari kebesaran di dalam Islam. Beliau ditemui RTM pada Majlis Tilawah Al-Quran peringkat AADK Kelantan di Pasir Mas. Seramai 22 peserta terdiri daripada OKP dan kaki tangan AADK negeri menyertai acara tahunan bertemakan Wasatiyah Tonggak Kesatuan Ummah itu. Setakat ini seramai 2,571 OKP diletakkan dalam pengawasan AADK Kelantan di seluruh negeri. Selain aspek pencegahan dan penguatkuasaan undang-undang, pendekatan pembangunan kerohanian seperti ini wajar diteruskan. Ia sekaligus membantu OKP terlibat dalam meninggalkan terus tabiat penagihan dadah. Fikri Zaib untuk Berita RTM.
Pihak berkuasa meneruskan pemantauan terhadap individu yang disyaki terlibat dengan kegiatan judi bola sepanjang tamasya Piala Dunia. Bagaimanapun, setakat ini tiada lagi laporan berhubung kegiatan itu berlaku di negeri ini, termasuk di Pasir Mas. Timbalan Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Superintendent Tengku Azman Tengku Abdullah, mahu kerjasama awam yang mempunyai maklumat berhubung kegiatan tersebut dengan melaporkannya segera kepada pihaknya. Setakat ini, keadaan masih terkawal dan pemantauan dari semasa ke semasa terus dibuat. Dan pihak polis sentiasa memantau supaya kegiatan itu tidak berlaku, khususnya di daerah Pasir Mas dan juga kontingen Kelantan, negeri Kelantan khususnya. Beliau berkata demikian selepas majlis pelepasan pasukan Kor Kadet Polis Kontingen Kelantan ke Pulau Pinang di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pasir Mas. Seramai 46 orang termasuk pegawai yang mengiringi peserta menyertai pertandingan Kor Kadet Polis Peringkat Kebangsaan bermula 18 hingga 23 Jun ini. Dalam perkembangan lain, dimaklumkan juga keadaan jenayah membabitkan curi motosikal dan pecah rumah menunjukkan penurunan dengan rondaan berterusan di kawasan panas. Pasukannya juga telah menyelesaikan banyak kes curi motosikal dengan penahanan 120 suspek yang disyaki terlibat. Paparan itu mengakhiri sumbangan bahan berita dari Kota Baru. Kembali kepada rakan setugas untuk berita selanjutnya. Silakan.